Hai, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya di sesi temu bual eksklusif Mega Live. Kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ingin kongsikan kepada anda semua yang menonton kami di Mega Live ini result ataupun orang kata kejayaan yang telah dikecapi oleh anak didik Datuk Wira Dr. Azizan Osman sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan orang kata ambil input-input yang bakal dikongsikan oleh Puan Emilia Farhana sebentar saja lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya klien akaun eksekutif Aman daripada Mentorship Spire di mana kami membimbing usahawan di luar sana untuk capai 1 juta yang pertama dalam tempoh 6 bulan ke setahun tuan-tuan dan puan-puan. Ingin membawa anda semua ke sesi temu bual ini bersama-sama dengan Circle Titan di Richwork tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan ataupun saya akan menemu bual Puan Emilia Farhana. Silakan Puan Emilia. Hai, Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Tuan Aman, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Great. So tu Puan ada dekat mana ni? Sekarang ni kat rumah, anak-anak saya baru bersunat 2 orang serentak. Oh, Alhamdulillah. Jadi Puan, kita hari ini bersama-sama di Mega Live hanya untuk orang kata berkongsi inspirasi dan pengalaman Puan. Bagaimana Puan berjaya sampai tahap ini sekarang. So kami nak minta Puan kenalkan diri Puan pada mereka yang masih belum mengenali Puan dan terangkan apakah yang tengah Puan usahakan sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum banyak-banyak. Okay, terima kasih Tuan Aman. First of all, nama saya ialah Emilia Farhana binti Saiful Bahri. Saya selaku founder Mylia Skincare dan juga COO Emilia Group Sdn Berhad. Okey Puan, dah berapa lama Puan berbisnes? Sebenarnya saya start buat bisnes online ni sejak daripada 2010 lagi. Oh, dah lama dah, 10 tahun. Masa tu saya pregnantkan anak yang pertama, anak sulung, and then saya masa tu just makan suplemen untuk dapatkan tenaga lah. So daripada situlah saya try suplemen, and then ramai yang tengok saya macam dah tak alahan sangat. So kawan-kawan tanya, daripada situlah saya tolong beli. Startingnya ialah saya tolong beli dekat orang tapi dalam jumlah yang banyak, ramai kirim kan. And then tiba-tiba ada leader tu bagi tahu, kalau you beli banyak macam ni, you kena baik you jadi agent. So masa tu lah baru saya nampak what is business online yang sebenarnya. So daripada permulaan hanya belikan untuk kawan-kawan dan seterusnya ada bisnes sendiri? Ya betul. Daripada situ dari dropship, naik ke agent, naik ke leader. Maknanya untuk satu produk tu lah dulu. And then barulah saya nampak macam dulu tak ada persaingan sangat. Jual dulu dekat bonet kereta je lah dulu masa tu sambil kerja. So saya tak sempat nak lunch langsung. Bila lunch hour tu orang datang kat kereta ambil barang COD tapi orang datang kat kita. Masya Allah. So Puan, kalau Puan cakap Puan mula berjinak-jinak dengan bisnes ni pada tahun 2010, siapakah Puan sebelum itu? Okey, masa tahun tu saya bekerja sebagai sales executive dekat Disaji Hotel Felga Residence Kuala Terengganu. Pada tu pun sebelum kahwin saya memang bekerja memang bidang sales tapi sales coordinator, and then saya pernah jadi reception hotel, maknanya saya di bidang perhotelan lah. Saya pun student tourism management UiTM. So memang di bidang tu lah, and then bila start saya bisnes tu sebenarnya memang saya tak ada cabaran sangat mula-mula saya mula bisnes. Dia just macam terjebak tanpa sengaja. Macam tadilah saya tolong beli kat orang. And then bila saya buat macam orang kata Terengganu. Saya kan Terengganu. So Terengganu tak ramai online seller dulu. So bila saya buat tu, memang dapat sambutan, orang kenal, orang macam dulu tak ada suplemen lagi ya, macam local product kan yang murah kan. So orang mencari dan daripada situlah saya dapat rasa yang mungkin dengan cara bisnes ni aku boleh berhenti daripada kerja sebab masa tu saya syarat mengandungkan anak pertama. Kalau siapa tahu sales dekat hotel ni kerja dia memang kuat sikit. Contohnya saya mengandung syarat, saya handle event kerajaan yang 6 kali sehari makan tu, malam-malam semua saya kena datang. Weekend saya kena kerja sebab saya handle wedding. So wedding memang dia orang buat weekend. So memang saya tak ada cuti yang tetap, tiba-tiba kena ganti hari ni tak tahu hari apa. Saya sangat penat sebab masa tu tengah pregnant, and then malam pun kena datang office. Tiba-tiba saya rasa aku nak buat bisnes ni
supaya aku ada duit macam aku gaji bulan-bulan tanpa orang kata bekerja. Tapi suami saya memang menyokong lah. Suami saya memang ada bisnes sendiri. Dia ada barang Cina, dia pergi Cina, dia ada butik dia sendirilah. Dia selalu pergi Cina 3 bulan sekali. Memang dia tak pernah ambil tahu pasal saya punya gaji ke bisnes masa tu. And then saya bagi tahu nak berhenti tu, masa tu saya dah ada banyak duit. Tapi dia tak pernah ambil tahu pasal bisnes saya. Masa tu saya duduk shopping je. Saya manage duit, tak reti nak manage duit. And then bila saya bagi tahu dia saya nak berhenti, dia okey je. Dia okey sebab saya macam saya suka shopping. And then saya kan ada parents, saya nak bagi duit kat parents saya sendiri. Suami saya memang selalu bagi duit, macam rumah, kereta semua dia tanggung. Tapi macam bila saya nak berhenti tu saya macam fikir macam mana aku nak dapatkan duit lagi banyak-banyak untuk aku shopping. Macam dulu saya suka beli, kalau dulu tudung Farida harga dia 300 sehelai. So sehari saya sampai 4 helai tudung. Suami saya tak tahu harga berapa tudung tu dulu. So dari situlah macam bila suami saya izinkan tu, saya berhenti, saya fokus bisnes betul-betul. Dan pada satu hari saya rasa macam tiba-tiba lah leader suruh saya upgrade. Setelah beberapa bulan saya buat bisnes seorang-seorang, saya leader suruh upgrade, you kena jadi leader, you kena ni. Lepas tu saya cakap macam mana nak kena restock 8,000 macam ni kan tiba-tiba. Bermula dengan dropship tanpa modal, tiba-tiba nak restock 9,000, 8-9,000. So daripada situlah saya, dah lama saya minta suami saya tolong saya manage sebab saya tak pandai, main account saya tak pandai. Memang saya buta sikit, bab matematik saya memang zero. So saya suruh suami saya, mula-mula dia memang sibuk, tak sempat nak handle. Tapi satu hari tu saya print statement bank saya tunjuk dekat dia, saya buat logbook, keluar masuk tu saya, bulan tu memang saya betul-betul kemas. And then saya bagi dia suruh tolong kira, saya tak tahu untuk rugi saya berniaga. Sebab leader saya suruh saya restock dekat RM10,000 macam tu. So daripada situlah dia kira saya punya bisnes, dia terkejut. Awak duduk rumah je, awak boleh buat income sama macam saya duduk pulang alik Cina tiap-tiap bulan ni. So dari situlah dia memang sama-sama dengan saya, and then dia labur modal lagi. You nak jadi stokis apa lagi? Macam itulah dia. Dari situlah sebenarnya bermulanya, orang kata berputiknya bagaimana nak proof kat dalam bisnes ni nak maju lagi. Betul. Okey Puan, sekejap. Saya nak minta Puan silentkan notification di laptop boleh? Oh boleh. Macam mana? Mutekan je silent. Dekat website mungkin ada WhatsApp ke apa tu, tolong mutekan. Log out. Okay, saya dah tak ada. Right? Okay, mari kita teruskan. Jadi Puan, dalam orang kata fasa Puan berbisnes ni, kita tahu 2020 ini orang kata sangat menggila dugaan dia. So apa yang Puan rasa yang berlangsung dalam tahun 2020 ini, apa yang Puan rasa? Adakah Puan juga orang kata terpalit dengan musibah yang terjadi pada tahun ini? Okay, pandemik lah, kita cerita pasal pandemik Semua orang tak jangka. Sebenarnya masa pandemik mula-mula berlaku tu, saya macam fikir, siapa nak beli skincare? Masa tu kita dah tahu kita tak raya. Masa 2020 itu kita tak raya, masa tu sebelum puasa kita takkan raya, tak ada raya. So tak ada orang nak beli kosmetik, skincare, tak ada orang nak fikir cantik. Semua orang fikir nak makan. Masa tu memang masa pandemik tu semua orang memang makan je duduk rumah. So masa tu saya dah ada backup plan untuk saya punya business actually. Masa tu kita biasa-biasa, and then saya memang lepas tu saya join kelas-kelas saya, tambah ilmu saya untuk saya bagi pada team. Tapi saya ada backup business, iaitu saya buat tepung kek untuk bantu team. Sebenarnya saya nampak betul-betul bila kita betul-betul jaga niat kenapa kita nak buat bisnes. Sebab masa tu saya fikir macam mana dengan team aku. Kenapa orang nak jual bila orang dah tak nak beli kosmetik, bila orang tak nak beli makeup, orang tak raya. Sebab sebelum ni bila nak raya puasa, saya akan all out. Kita akan buat sales gila-gila bulan puasa sebab kita makeup kan, orang makeup. So masa tu mindset saya berubah, orang tak akan beli barang makeup dah. So macam mana team aku nak buat duit? So saya masa tu carilah kilang mana yang boleh buat tepung kek. Kita buat tepung kek masa tu. Tapi rezeki Allah kan, sebenarnya luar biasa lagi yang sampailah saya tak boleh nak handle dua-dua.
Dua-dua laju tapi Mailia ni lagi menggunung. Sebenarnya demand lagi tinggi naik. Tapi apa yang kami buat, saya nampak lah memang kita all out untuk bantu team. Masa tu mana-mana team yang tengah down, yang baru join, kita pergi jumpa dia orang. Mana-mana yang down sebabkan pandemik ni, kita pergi dekat dia orang, kita jumpa dengan team dia orang, kita bagi semangat. Hari-hari saya buat voice note, jangan down. Memang sebenarnya kita letakkan mereka tu bukannya sebab kita nak duit. Kita tak nak pun fikir yang lepas aku buat ni kau kena restock dengan aku. Tak. Tapi benda tu kita buat, kita tak nak dia down sebenarnya. Kita tak nak dia rasa down, and then kita buat lah, kita all out untuk bantu. Tapi sebenarnya bila kita bantu tu, kita bagi semangat tu, dia lagi buat extra sebenarnya. Kita pergi dekat dia, kita jumpa, kalau tak boleh jumpa kita zoom, kita zoom hari-hari. Saya memang bagi ilmu selalu. Saya pun selalu, masa tu sebelum join Titan, saya selalu tengok YouTube Doc. Hari-hari setiap pagi saya akan tengok YouTube Doc. Lepas tu saya take note lah, saya ambil point apa yang saya nak kena sharing pula ni. And then saya buat live sharing dekat Facebook saya live sharing dekat team. Tapi saya selalu gunakan point-point Doc tu, saya live sharing dekat Facebook saya. So ramai yang peniaga-peniaga baru nak join, dia dapat manfaat macam tu lah, alhamdulillah lah. Tapi saya rasa peningkatan masa PKP tu, peningkatan kami sampai 10 kali ganda lah naik. Sebenarnya daripada tu saya support team all out, saya support betul-betul team. Betul. Dan sebenarnya dengan support yang Puan bagi itulah sebenarnya akan menaikkan lagi semangat-semangat tim Puan sebenarnya untuk berusaha lebih lagi. Dan tapi saya rasa Puan tak bercakap kosong dengan mereka sebab Puan ada ilmu. Betul. Puan dah dibimbing orang kata untuk menjadi seorang leader yang sangat-sangat care dengan tim dia. Apa yang kita ajarkan diri Syuk adalah bila kita dah berjaya, kita nak tengok orang lain berjaya. Saya pasti Puan juga tak nak tengok mereka ini berada di tahap Puan pada dahulunya. Betul-betul Puan? Betul. Jadi Puan, jadi sepanjang sepanjang Puan berada di dalam Circle Titan sendiri, apa yang Puan nampak misi dan visi Puan itu? Apa sebenarnya yang Puan nak capai sangat-sangat? Okay, saya memang dah lama sebenarnya nak join Titan ni sejak 2015 lagi. Saya IMKK daripada 2015. Saya boleh cakap, saya banyak belajar dengan merata-rata, tapi Doc adalah cikgu semangat saya. Saya macam tak boleh lah kalau IMKK tu even online pun saya belum lompat. IMKK macam mula-mula kita adalah juga kenapa ni semua orang nak atas kerusi macam tu kan. Tapi sebenarnya memang Doc saya punya cikgu semangat. Saya memang bila tengok je Doc aura masa IMKK tu kita orang tak ada duit. Masa kita orang join IMKK 2015 tu tak ada duit sangat. Saving pun tak banyak. Tapi masa tu Doc buka offer untuk MMM 2015. MMM saya ingat. Tapi saya masa tu tak kenal orang, belum apa-apa lagi, baru je buat produk sendiri, tak ada branding lagi. Saya bagi tahu suami saya nak keluarkan duit ASB saya nak duduk depan sekali. Saya cakap sebab masa tu kan seat depan mahal. Tapi saya tak tahu kenapa saya nak duduk depan masa tu. Lepas tu suami cakap duduk belakang dah lah. Lepas tu saya kata tak apa, saya nak keluarkan duit saya sendiri. Masa tu memang ada ngam-ngam tu je. Saya sanggup keluarkan duit ASB saya nak duduk paling depan sebab saya tengok, saya kata kalau saya duduk belakang ni, IMKK kan kita duduk belakang pun saya dah rasa kembang kepala setiap kali dia keluar. Keluar lagu, keluar lagu tu saya dah macam apalah aura dia ni. And then saya rasa saya nak duduk depan. Saya nak rasa macam mana kalau duduk depan. Mesti lagi gila. Tapi sebenarnya kan bila saya duduk depan, saya ambil seat depan MMM tu, saya laburkan duit saya untuk demi ilmu dan juga saya nak duduk dekat dengan Doc. Saya berada dalam circle. Sebenarnya bila saya pergi depan tu dekat dengan Titan. So saya dekat circle Titan, masa tu saya bawa handbag Calorino je kan. So saya bawa LV. Saya duduk depan tu tak ada kenal orang, tapi saya tengok handbag orang. dia punya tu kan handbag. So, saya tengok handbag orang-orang semua. Dan daripada situlah saya tengok circle. Saya dapat circle yang baru, and then barulah saya tahu penting sangat-sangat sebenarnya circle. Daripada tu saya aim aku nak jadi Titan juga. Satu hari nanti aku nak duduk dalam circle Titan ni. Masa tu saya belakang Titan je. And then
Saya betul-betul belakang Titan, saya tengok dia orang naik hot seat masa tu, saya tengok, saya macam masa tu dah saya nak naik satu hari nanti. Bayangkan daripada 2015, 2020 baru saya boleh masuk. Betul-betul saya memang saya cakap dekat suami, bila kita dah ada kemampuan, saya nak. Walaupun dulu harga dia murah, sekarang dia naik. Tapi saya cakap kat suami, insyaAllah saya nak, saya boleh buktikan dan Alhamdulillah lepas join Titan ni, boleh dikatakan 100% kita punya bisnes tu lagi bukan, memang dah grow sebelum tu tapi dia grow dan juga berubah tapi tak penat. Macam dulu saya sendiri je kan, saya tak pernah percayakan staff. Saya macam apa-apa tak berani nak minta staff solvekan masalah tu. Tapi sekarang ni saya boleh saya punya staff ada kepala masing-masing. Setiap department ada kepala dan mereka selesaikan masalah mereka. Bila dah settle baru saya tahu. So saya leadership skill tu saya bagi pada dia orang. Saya duplicate saya dan suami among kita punya staff. Saya latih staff saya untuk jadi macam kita. Macam dulu saya fikir kau cuma pekerja aku je yang boleh buat keputusan. So kita nak cuti susah, apa-apa pun kita sentiasa kena on phone. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya cuma macam saya just bagi tahu je kita nak keluarkan produk ni, staff dah kepala designer dah fikir dah design kotak macam mana nak buat. Logistik dah fikir dah nak kena order macam mana, prepare tempat macam mana. So saya nampak alhamdulillah daripada saya dulu sekarang ni saya dah hampir ada 70 orang staff selepas saya bersama dengan Doc ni, dan walaupun staff saya ramai tapi mereka grow, tahu peranan masing-masing. Alhamdulillah kepala-kepala dia orang tu dah jadi macam saya dan suami dah. Alhamdulillah align tu sebenarnya yang kita nak. Kalau tak nanti orang kata kita ni dah berilmu, dah bersusah payah, kita dah ambil segala-segala skills tapi kepada tim kita ni kita masih lagi tak align. So kita pun penat. Kita nak ada, apa orang kata, kita nak delegate benda tu tapi kita kena bagi kepada orang yang boleh sama-sama dengan kita, yang diarah orang kata satu matlamat yang sama. Betul-betul? Betul, sangat penting untuk kita punya team dan staff tahu visi dan misi kita. Dan kita pun kena on track, jelas dengan visi dan misi kita. Apakah tujuan kita berniaga, ke mana team kita nak pergi, ke mana company kita nak pergi, dan kita bagi staff hadam benda tu dan bukannya hanya visi dan misi tulis mata-mata. Dan visi ni boleh berubah, dia tak semestinya kita just letakkan untuk 5 tahun akan datang, tak. Dia macam staff kena tahu mana kita nak pergi sama-sama, and then insyaAllah dia orang pun tahu apa yang kita nak sebenarnya. Yes, and Puan, kita dah dengar perubahan Puan yang sangat ketara, tapi ada tak sampat yang Puan rasa betul-betul down, betul-betul sedih? Ada tak Puan dalam sepanjang journey Puan ni? Kalau down sedih tu tak ada, tipu sangat sebab terlalu banyak. Sampai saya cakap dekat camp Amirul, saya lupa dah banyak sangat ujian dan cabaran yang kita tempuh, sampai kan saya boleh cakap saya ada testimoni setiap ujian ada hikmah, sebab apa je yang kita dapat hari ni semua selepas daripada ujian dia. Dan saya pernah ada terima satu ujian yang buatkan saya give up camp. Saya memang dah macam saya dah tak nak, saya dah cakap dekat suami yang saya nak jadi suri rumah sepenuh masa je. Saya dah tak nak buat benda ni. Masa tu kita tengah memang alhamdulillah zaman kegemilangan. Dulu kita dah naik billboard, kita dah masuk radio, paper semua kan. Tapi saya menerima tamparan hebat, saya kehilangan ibu tercinta pada 13 Mac 2018. Dan benda tu macam, okay, saya dibesarkan dalam keluarga yang pecah belah juga. So saya punya big why is my mother. Only my mother lah dulu lah. Macam dulu tu saya just, dia membesarkan aku dengan adik-adik dengan orang kata struggle dengan air mata. So this time I kena orang kata balas jasa lah kan. Memang my brother duduk dengan saya sejak daripada kahwin, mak saya duduk dengan saya dan suami. Lepas tu bila kehilangan mak saya, dan bayangkan ibu saya meninggal demam panas saja. Demam panas on off selama 3 minggu. Kita orang dah planning nak ke Korea, dah beli dah barang-barang, dia sendiri pun dah pergi Genting Highland beli barang-barang dia, and then balik tu dia demam on off, pergi hospital, pergi klinik, semua just tak ada penyakit. Jadinya Allah jemput dia dengan mudah lah, alhamdulillah, mudah sangat-sangat, tak sakit 2 hari masuk hospital terus Allah jemput. Tapi bagi saya benda tu macam dulu saya rasa benda tu tak adil sebab
saya belum lagi balas jasa mak saya betul-betul. Ibu saya baru umur 49 tahun masa dia meninggal tu. So saya masa tu lah saya down sangat-sangat, saya give up. Hampir 2 bulan saya menyendiri. Okay. Saya bagi tahu kat suami saya nak jadi isteri rumah penuh masa. Tapi saya banyak tengok ceramah lah masa tu 2 bulan. Saya tengok ceramah ustaz. Saya cari jalan macam mana lagi aku nak bantu mak aku. Macam mana lagi aku nak tolong mak. Sebab tu big wife saya mak. Dan masa tu saya tengok ustaz kan, saya selalu hari-hari saya dengar ceramah je. Saya cakap macam Allah tak adil bagi saya dulu. Saya tak terima takdir. And then satu hari tu saya dengar ceramah, saya ada ustaz bagi tahu 3 amalan masih lagi kita boleh bawa walaupun dah meninggal. Saya pegang sampai hari ni, saya bagi tahu tim saya sampai hari ni, iaitu sedekah amal jariah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat untuk kita share. Saya rasa macam untuk aku jadi anak soleh, aku tak tahu, kita tak tahu sesoleh mana kita. Lepas tu saya fikir saya nak pegang 2 ni. Untuk apa yang saya buat, saya akan dapat kat mak saya fikir. So ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah amal jariah. Kalau aku tak ada, macam mana aku nak sedekah? Macam mana aku nak bagi kalau aku tak ada banyak, kalau aku dah stop. Masa tu saya dah fikir, saya stop. Saya nak left semua group, saya dah tak nak agent. Memang saya masa tu tengah down sangat. And then bila saya satu hari tu saya bangun and saya tercakap macam ni. Saya kata aku sebenarnya bukannya tak reda, tapi aku rindu. Itu je. And then start pada tu saya fikir sebenarnya saya tak boleh berhenti, tapi saya kena buat lebih lagi untuk saya bantu mak saya. And then saya cakap dekat adik-adik pun, Ma dah tak nak kita bawa dia pergi bercuti, Ma dah tak nak duit bulan-bulan, tapi Ma nak kita bantu dia kat sana. So tak daripada tu lah saya bangkit dengan luar biasa. Masa tu memang sampai hari ni lah saya pegang yang aku kena ada banyak ilmu untuk aku bagi pada siapa-siapa je. Dan Dok ajar saya masa saya duduk dalam Titan, saya dalam circle yang sangat memberi. Saya tak sangka yang semua Titan walaupun dah buat sales puluh-puluh juta sebulan, puluh-puluh juta macam Mama Sab ke Sabella ke, dia orang willing to giving everything kita tanya. So macam itulah yang membuatkan saya macam I want to be like them. Siapa je tanya aku akan sharing apa yang aku tahu. Dan bukannya kita fikir untuk tu je, tapi atas dunia Allah akan tampah berganda-ganda atas dunia, tapi saya nampak kita akan selamat juga dekat sana esok. Sebab kalau ilmu kita orang guna, orang sharing berterusan, itu yang saya nampak. Dan saya nampak macam saya tak pernah silap bersama dengan Titan. Dan saya hari-hari bagi tahu kat suami yang saya tak pernah expect yang circle ni memang luar biasa sangat-sangat. Sampai saya macam dulu masa first ICM saya takut. Saya first ICM, saya baru join Titan, saya terus ICM Langkawi last year. Hari tu last year pula, bulan 6 hari tu. Lepas tu masa tu saya takut sebab saya orang baru. Saya baru, tak ada orang kenal apa semua. Tapi satu hari je, saya sampai 3 hari tu saya tak pergi lunch, saya tak orang kata tak sempat nak balik hotel langsung. Sentiasa bernetworking dengan semua yang ada. 300 orang semua saya boleh in dengan semua. Tak ada pun orang kata dalam circle ni memang best lah. Anything you want to know, they will give you. InsyaAllah. Betul. Sebab Datuk Wira pun kan selalu cakap, jangan balik dulu. Orang kata, jangan pergi mana-mana. Pergi borak-borak dengan circle-circle yang ada. Betul-betul Puan? Betul. Dok pernah cakap, kalau siapa yang kedekut ilmu tak bagi tahu apa yang awak tanya, bagi tahu saya. Dok pernah cakap macam tu. Sebab kita nak sharing, kita nak sama-sama berjaya, orang kata. Betul-betul? Apa yang buat Puan sebab sebenarnya orang kata berada dalam circle kita? Apa yang sebenarnya rasa yang Puan, orang kata sampai buat Puan sebab? Sebab circle lah. Saya dah banyak join macam-macam dah selama ni kelas. Apa yang buat saya sebab sebenarnya orang yang setinggi mana pun dia dah buat, dia kaya raya, tapi tak ada pun yang sombong. So itulah yang sebenarnya ubah saya punya skeptical selama ni. Dia orang ni mesti sombong lah, macam tu lah. Selama ni saya fikir macam tu. Tapi bila saya masuk dalam ni, dan itu
ubah diri saya juga sebenarnya. Ubah diri saya, ya Allah, kalau aku kaya macam tu pun aku nak jadi macam dia. Aku nak sentiasa memberi sharing sebab aku tahu bila aku bagi tu, tengoklah macam mana Allah akan balas balik, bagi. Dan saya percaya kenapa Mama Sab, Sabella, brand-brand besar yang berjaya tu, kenapa dia tak pernah putus untuk beri. Sebab tu dah dia selalu dapat. Dulu kita fikir kalau aku bagi tahu ni nanti dia buat juga, betul tak? Nanti dia potong aku. Dulu pernah ada perasaan tu, tapi sekarang kita betul-betul pegang, yakin rezeki tu dari Allah. Kita bagi pada orang, Allah balas berganda-ganda. Tak mungkin dia akan lagi lebih pada kita kalau kita betul-betul ikhlas beri, insyaAllah. Betul. Dan saya percaya Puan sangat sayang dengan skill sekarang ni, betul? Sangat. Saya dah tak sabar-sabar nak ke ICM. Saya duduk ajak suami saya sekali join, hari-hari saya pun suami saya untuk join Titan juga biar sama-sama. Tapi itulah macam kita, macam dia kata, you pergi belajar, balik I cerita kat dia pula, ajar dia pula. Kita berkongsi ilmu bersama-sama, tak ada masalah kan. So Puan, sepanjang journey Puan di Titan, apakah pencapaian luar biasa yang Puan rasa dulu impossible untuk Puan capai yang Puan dah capai? Kalau ikutkan kita, kalau nampak sales lah, memang luar biasa sangat-sangat. Impossible kot. Macam Dok cakap kat saya, kenaikan gila Khinze kot Dok bagi tahu saya. Sebabnya 2019 kita capai 1.8 juta 2019. And then for this year kita dah exceed 20 juta. Sedangkan target kami hanya 20 juta. Berapa? Setakat semalam 20 juta 700, hampir 800,000. So wow. Setakat semalam? Hari ni dah 21 juta. Astagfirullah, Masya Allah. Terbaik Puan, terbaik. Lagi selain daripada itu Puan, apa pencapaian yang luar biasa yang Puan rasa dulu impossible? Pencapaian luar biasa iaitu saya boleh delegate task pada team lah, pada staff lah especially. Dulu saya tak ada key leader. Dulu saya sendiri seorang-seorang yang manage saya punya agent, team, daripada level leader sampai dropship. Saya sendiri dengan suami je. Maknanya kita tak pernah ada key leader yang macam boleh ke dia ni jadi macam aku macam itu. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya tak masuk dah group agent semua tu. Saya masuk seminggu sekali live. Saya live je lah. Seminggu sekali saya contohi Dok. Maknanya kita ada key leader macam camp lah. Macam camp. Kita ada camp yang handle team. Kita ada camp yang tahu masalah team dan refer pada saya. So macam saya betul-betul nak follow macam mana Richwork ni. Macam Richwork buat ni supaya kita bukannya nak ada gap. Tapi kita dah ada macam bila saya masuk, saya punya team betul-betul respect. Sebab bila kita selama ni, hari-hari saya duduk dalam group. So memanglah time dia orang ada time dia orang busy, time dia orang ada kerja. So saya ni terasa macam orang tak nampak aku, orang tak tu. Tapi bila once saya ikut follow cara Dok, iaitu saya ada key leader saya sendiri dan saya akan live. Bila saya live, key leader saya akan announce dalam group. Bila ada masa saya live, cara team saya respect, cara team saya orang kata on time bila saya live tu lain berbanding dengan dulu. Saya rasa lagi di orang kata orang respect sikit lah. Alhamdulillah. Betul. Dalam apa yang kita buat, apa pun kita nak orang kata earn the respect, and kita pun nak respect orang yang ada bersama-sama dengan kita. Betul-betul Puan? Betul, dan pencapaian paling besar lah saya rasa dulu kita tak pernah fikir yang kita akan ada wisma atau bangunan kita sendiri. Saya menyewa, dah bertahun-tahun kita menyewa je bangunan selama ni. Saya sekarang ni ada office 1, 2, 3, 4 office saya kita sewa. Bukan 1, 4. 4, tapi kecil-kecil. Saya ada 70 orang staff tapi tak muat semua. So menyewa, tapi kita berani hari tu kita cuba. Kita tak pernah fikir yang boleh ke beli bangunan. Dan kita alhamdulillah tahun ni je lepas Titan saya beli 2 dah bangunan. Alhamdulillah saya beli. What? Ini gila Puan, ni gila. Terbaik, lain macam pergi dia. Kita beli 3 tingkat 1 dekat Bandar Kuala Terengganu and then 2 tingkat 1. Dan kita dah boleh buat property dah start bagi sewa dah pula dekat orang sewa office. Dulu kita menyewa, sekarang kita bagi sewa.
So, tuan-tuan perempuan yang masih lagi berada dalam ketakutan, tuan-tuan perempuan, lihat Puan Emilia apa yang dia dah capai sebenarnya, apa yang beliau dah capai. Tuan-tuan perempuan boleh juga jadi seperti beliau. Beliau juga bermula daripada zero, betul kan Puan? Zero. Tanpa modal. Tanpa modal tuan-tuan perempuan juga boleh jadi seperti Puan Emilia sebenarnya. Cuma yakin diri tuan-tuan perempuan, lakukan tindakan dengan segera. Jadi Puan Emilia, orang kata di akhir, di penghujung interview ini, saya nak sedikit pandangan ataupun nasihat Puan kepada mereka yang di luar sana ini yang sedang menonton, mungkin ingin memulakan bisnes tapi tak tahu macam mana ataupun masih lagi takut-takut, dan kepada mereka yang sedang berbisnes tapi tengah stuck. Dia dah tak tahu dah mana nak tuju. Boleh ke ni nak gulung tikar ke macam mana? Apa nasihat dan pandangan Puan? Okey, apa yang pengalaman saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya, nombor satu ilmu lah. Ilmu sangat-sangat penting. Kalau tak ada ilmu, tak mungkin saya akan capai apa yang saya capai sekarang. Mungkin masih tunggal terbalik. Dan yang kedua, kena ada mentor. Kena ada orang yang selalu push kita. Sebab peningkatan saya naik ni pun memang saya cakap tadi, saya berguru daripada YouTube, cikgu-cikgu apa semua. Saya memang suka tengok YouTube. So daripada situ pun saya dah ada mentor dan saya dah tanam. Aku nak lah dia ni macam push aku. So sekarang ni saya berada dalam Circle Titan. Every week saya tak sabar di Ahad untuk saya menghadap weekly Zoom dengan Doc. Setiap kali weekly Zoom, walaupun kadang-kadang saya weekly Zoom tu kadang-kadang tengah makan-makan ke kan, tapi dia macam akan ada something yang masuk, walaupun kadang-kadang Doc tu sembang je weekly Zoom. Dia just cakap je apa, tapi bila setiap kali Doc cakap tu akan ada something yang baru saya buat. Dan hari Isnin saya bermula memang luar biasa, walaupun saya dekat Terengganu, saya hari Ahad kat Terengganu. Tapi sebab weekly Zoom Ahad malam, so hari Isnin baru saya ada energi yang luar biasa tu. Bila lepas jumpa Doc, status saya pun lain. Kita punya update status tiba-tiba jadi cikgu-cikgu, lemau seminggu. So ni ada orang yang macam setiap kali kita rasa jatuh, ada orang yang tolak kita naik. So saya rasa macam Titan is the best circle, dan saya kalau boleh saya tak nak keluar dari Titan, insyaAllah. Upgrade Premier Puan. Ya. Cita-cita saya nak upgrade ke Premier, insyaAllah. Saya nak duduk dalam Circle Premier dan saya nak lebih dekat dengan Doc. Saya cakap saya dengar Premier 2-3 pagi pun boleh WhatsApp Doc. Saya jealous sangat-sangat. Yang tu memang saya macam, saya bagi tahu suami, wah best ni dia orang 2 pagi pun boleh call Doc. Macam tu. Macam apa masalah, Doc terus on time for you. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Puan Emilia kerana sudi orang kata meluangkan masa, walaupun busy saya tahu, bukan senang kita nak panggil usahawan jutawan untuk berkongsi inspirasi ataupun pengalaman mereka dengan kita ni tuan-tuan dan puan. So saya sangat-sangat berterima kasih, dan saya juga daripada pihak Richwork ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan. Kami dan saya doakan Puan sentiasa berjaya dan kaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Terima kasih banyak juga Kem Aman sudi temu ramah saya hari ini. So Puan, insyaAllah nanti kita akan jumpa di event pada tahun hadapan. Puan tahu event apa? So insyaAllah doakan pandemik ni segera berakhir dan kita akan jumpa nanti. Jaga diri Puan. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan, amazing kan? Sangat amazing tuan-tuan dan puan perkongsian daripada Puan Emilia tadi. Tuan-tuan dan puan, sudahlah tu. Orang kata cari matlamat hidup anda, cari apa yang anda nak capai. Cepat-cepat orang kata lakukan tindakan, jangan terlambat. Kita nak bermula dah 2021 ini. Beliau juga bermula pada zero, sama dengan anda mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan anda dengan sesi temu bual ini. Saya pasti anda dah dapat banyak inspirasi pada perkongsian Puan Emilia tadi. Kita akan berjumpa dalam sesi temu bual yang seterusnya. Jaga diri tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum.